Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat dalam 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita masih lagi dalam set pembelajaran yang sama iaitu menyelesaikan masalah melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Kali ini Cikgu akan kongsikan soalan daripada praktis SPM, kertas 1 dan kertas 2. Okey, ini adalah daripada buku modul, buku kerja yang digunakan oleh pelajar Cikgu di sekolah lah. Okey, untuk soalan kertas 1 dia seperti ini. Atlet A dan C terlibat dalam suatu acara lompat tinggi. Jika kebarangkalian atlet A dan C masing-masing melepasi paras yang ditetapkan ialah 3/5 dan 5/8, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua atlet berjaya melepasinya. Kedua-dua berjaya. Okay, sebenarnya senang je. Sebab kita dah tahu dia dan kedua-duanya berjaya. Kita darabkan sahaja 3/5 darab 5/8. So, iaitu 3/8. Kamu boleh cancel 5 dengan 5 ni kan. So, 3/8. Jawapan kita, ni kita cancel, 3/8. Okay, so jawapan kita adalah B. Ya, okay, soalan ni senang sangat ya. Okay, seterusnya, kebarangkalian seorang pelanggan akan membeli minuman sejuk dari suatu kedai tertentu ialah 3/8. Cari kebarangkalian bahawa antara dua pelanggan yang datang, hanya seorang akan membeli minuman sejuk. Okay. Andai kata kita ada pelanggan A dan pelanggan B, tak tahulah siapa kan, dia nak beli kebarangkalian dia membeli air minuman sejuk ni. So, kita nak hanya seorang. Mungkin A beli, B tak beli. Okay, kita nak hanya seorang membeli minuman sejuk, A beli, B tak beli. Atau, mungkin A tak membeli, tapi B beli. Okay, so ada dua situasi ni. So, kita tahu kebarangkalian membeli adalah 3/8. Dan kebarangkalian tidak beli, ini peristiwa pelengkap dia lah, 1 tolak 3/8 iaitu 5/8. Okay, cikgu buatlah gambar aja macam ni supaya kamu senang nampak ya. So, kita nak hanya seorang membeli minuman, okay, kita akan guna P kurungan A beli, B tidak membeli. Okay, ini peristiwa pelengkap ya, simbol dia. Ataupun in English, B prime, B complement, complement of an event. Okay, A beli dan B tidak membeli. Atau, so kalau atau, sebab or ya, or atau kita tambahlah kebarangkalian A tidak membeli dan B membeli. Okey, so A membeli 3/8 darab B tidak membeli 5/8. Sama je, kalau A tak beli pun dia sama macam B tak beli dah, 5/8 darab 3/8 kalau B beli. So yang ini jawapan dia 15/32 iaitu C. Okey. Kalau kamu susah nak selesaikan, kamu buat dalam bentuk grafik. InsyaAllah membantu. Alright. Soalan ketiga. Kebarangkalian seorang pekerja tiba lewat ke pejabat pada suatu hari ialah 1/10. Cari kebarangkalian bahawa seorang pekerja tiba lewat ke pejabat selama 2 hari berturut-turut. Hari pertama lewat, Isnin lewat, Selasa pun lewat. Okey, kita andaikanlah A mewakili awal, L mewakili lewat. Sebenarnya senang aja ni nak jawab dia ni. Lewat dan lewat. So, senang aja. Tapi cikgu nak tunjukkan juga. Gambar raja pokok dia macam mana. Ni hari 1, hari 2, kesudahan. Hari 1 dia mungkin awal atau lewat. Okey, hari kedua, kalau dia awal hari pertama, mungkin hari kedua dia awal juga. Atau hari pertama dia awal mungkin, oh ni kesudahan dia AA. Hari pertama dia awal, hari kedua mungkin dia lewat. So, kesudahan dia AL. Okay, next mungkin hari pertama lewat, hari kedua awal, LA dan seterusnya dua-dua hari dia lewat. Ni kita nak lewat dan lewat. Dua-dua hari berturut-turut. Okay, kita tahu dia kebarangkalian untuk dia lewat adalah 1/10. So, untuk L dan L, lewat dan lewat, kita darabkan sahaja. 1/10 darab 1/10 iaitu 1/100. Jawapan dia adalah D. Sebenarnya senang sahaja. Tapi cikgu nak tunjukkan gambar rajah pokok ini. Okay, kamu kena praktiskan. Bila kamu mahir, mudah untuk menjawab. Ataupun tak perlu buat ni, kamu dah boleh dengan pantas menyelesaikan soalan. So, kamu dah faham gambaran dia macam mana. Okay, soalan seterusnya. Diberi bahawa peristiwa C dan D adalah tidak bersandar. Okay, tidak bersandar, independent. Dengan keadaan, kebarangkalian C adalah 0.48 dan ada persilangan C dan D adalah 0.21. Okay, cari kebarangkalian D sahaja. D sahaja. Okey, ingat semula kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B.
A dan B lah ni yang kita slide sebelum ni. Yang tidak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. So, ni secara generalisasi dia adalah hukum pendaraban kebarangkalian. Kalau kita nak mencari persilangan, dia adalah ni A persilangan B hanyalah darab PA dan PB. So, di sini kita dah diberi persilangan C dan D. Macam mana dia dapat persilangan C dan D 0.21? Okey? Kebarangkalian C darab kebarangkalian D 0.21 iaitu 0.48, iaitu C 0.48 darab D yang kita tak tahu ni, PD je lah kita letak, adalah 0.21. So nak mendapatkan PD sangat mudah, 0.21 bahagi 0.48. So kita bawa pergi sebelah jadi bahagi. Okay, sebab dia darab, bawa pergi sebelah jadi bahagi. Jawapan kita 0.4374. Dan kita bundarkanlah yang terhampir 0.44. Jawapannya adalah D. Okey? Sekarang kita lihat soalan kertas 2. Jadual di bawah menunjukkan bilangan peserta mengikut pasukan dalam dua acara olahraga yang berlainan. Bilangan peserta pasukan B dalam acara 200 meter tidak dinyatakan. Yang ni. Okey? A dan B 100 meter, 200 meter. Yang B tak tahu. Kita andaikan B lah. B kecil. Okey? Small b. Seorang peserta dipilih secara rawak dari setiap acara. Okey? Setiap acara kita buat random. Cari bilangan peserta pasukan B dalam acara 200 meter. Ni kita nak cari. Jika kebarangkalian kedua-dua peserta yang dipilih itu adalah daripada pasukan yang berbeza, ialah 4/7. Kedua-dua peserta yang dipilih untuk 100 meter dan 200 meter adalah peserta dari pasukan yang berbeza. So, kita kena gunakan rajah pokok untuk soalan ini. Ya, sebab dia pilih seorang peserta dipilih secara rawak dari setiap acara. Dari setiap acara. Sebab tu perkara kita di atas adalah 100 meter dan 200 meter. Acara itu menjadi perkara dia. Okey, acara ini. So, dia boleh jadi pilih peserta daripada tim A atau tim B. Okey. Atau untuk 200 meter ni dia boleh pilih lagi. 200 meter dia mungkin boleh pilih masih lagi peserta daripada tim A. Okey. So, ini kesudahan kita. Kedua-dua daripada tim A. Ataupun mungkin 200 meter daripada tim B. Kesudahan kita A 100 meter, B 200 meter. Mungkin BA, B mewakili 100 meter, A mewakili 200 meter ataupun B kedua-duanya. Kita nak kedua-dua peserta dipilih adalah daripada pasukan yang berbeza. Berbeza AB ataupun BA. Ni sahaja kita nak. Okey? So tak payah fikir pasal AA dengan BB ni. Kita tengok sini ya. Untuk A memilih peserta A dari mewakili 100 meter. Mewakili 100 meter peserta A yang ni total A ada 9 orang. So 3/9. 3/9. Okey? Sebab dia untuk A sahaja. Okey, untuk B 5 untuk 100 meter 5 per jumlah tak tahu. B tambah 5. Okey? Kita lihat tim tu. Okay, next untuk 200 meter kita nak ambil atlet A. Maaf, kita tak peduli itu. Kita nak B ni. Yang kita tanda ni Untuk B ni, sini. B 200 meter adalah B per B tambah 5. Manakala yang A mewakili 200 meter adalah 6/9. Okey, cikgu harap jelas untuk rajah pokok kita. Barulah kita boleh buat pengiraan. Kalau kita nak pasukan yang berbeza, A, B, B, A ni. Okey, pertama, kita nak A, B. 3/9. Ini A dan B. 3/9. Tak darab dengan B per B tambah 5. Ni. A dan B atau so tambah B dan A. 5 per B tambah 5 darab 6/9. Okey, cikgu suka letak nombor kat depan lah, senang. Yang single digit ni kat depan. Okey. So kita kena darabkan setiap satu ni, darabkan dulu setiap satu baru kita tambahkan. Okey, kita tahu kebarangkalian dia dah diberi 4/7. Kita letak 4/7 di bawah P pasukan berbeza ni. Jawapan dah tahu dah 4/7. So 4/7 sama dengan 3 darab B adalah 3B. Bawah ni penyebut kita sama, 9 dalam kurungan B tambah 5. Yang kanan ni pun sama, 9 dalam kurungan B tambah 5. Penyebut dah sama. So kita boleh sekalikan je tambah. Kita boleh sekalikan tambah. So 3 darab B 3B tambah 6 darab 5 30. So ni kita boleh sekalikan dia jadi satu pecahan. Sebelum kita darab silang, kita tengok dulu kita boleh permudahkan di sini Kita sebenarnya boleh permudahkan di sini.
Di mana 3 dan 30 ini ada faktor sepunya terbesar iaitu 3. 3 dalam kurungan B tambah 10. Bawahnya ada 9. So 3 boleh kita cancel dengan 9. Tinggal 3 kat bawah. Okay, itu yang jadi macam ni. B tambah 10 per 3B tambah 15. 3B tambah 15 sebab 5 darab 3 ni. 3 darab B. Okay. Ni cikgu apa? Cikgu skip working ni tadi kat sini. Okay. So, sama dengan 4/7 barulah kita darab silang. 4 darab 3B, 12B tambah 4 darab 15, 60. Okay, sama dengan 7 darab silang dengan yang B tambah 10. Kita dapat 7B tambah 70. Kita nak cari B. So, kita kumpulkan ni B, 12B. Kita kumpulkan 12B tolak 7B, 5B. 60 bawa pergi kanan jadi tolak. 70 tolak 60, 10. Maka B adalah 10 bahagi 5 iaitu 2. 2 orang sahaja dalam pasukan B yang boleh sertai 200 meter. Okay, so B ni adalah 2. Seterusnya, jadual di bawah menunjukkan bilangan ahli yang menyertai kelab matematik dan kelab sains di SMK Taman Pelangi pada suatu bulan. Okay, ni ahli dia semua. 2 orang ahli dipilih secara rawak. Okay, soalan A. Daripada ahli perempuan, hitung kebarangkalian kedua-dua orang ahli yang dipilih ialah ahli kelab matematik. Berikan jawapan anda betul kepada 4 tempat perpuluhan. Soalan ini dia hanya fokus 2 orang ahli dipilih secara rawak daripada ahli perempuan. So, tak payah fikir pasal yang bahagian lelaki ni. Perempuan ni je. Ahli pertama, ahli kedua dan kesudahan kita. Buatlah rajah pokok. So, kita boleh dapat M, matematik, S, sains lah. Kita macam ni lah. Daripada yang perempuan ni boleh jadi dapat matematik atau sains untuk ahli pertama. Kebarangkalian matematik adalah 60 per 115 untuk jumlah semua ahli perempuan ni. Untuk sains 55 per 115. Sebab dia sebut daripada ahli perempuan. So, kita punya total adalah, ruang sampel kita adalah daripada ahli perempuan sahaja. Untuk pilih ahli kedua, boleh jadi dapat ahli matematik lagi ataupun mungkin sains. Okey, disebabkan seorang matematik dah dipilih 60 tadi, kalau dapat matematik lagi sekali, ya ini adalah peristiwa bersandar ya. So jumlah tu dah berkurangan jadi 59 per 114. Okey, masing-masing tolak 1. Tapi untuk sains masih lagi 55 sebab yang pertama tadi belum pilih sains. Cuma jumlah keseluruhan kita jadi 114. Okey, untuk yang kedua, kalau kita dapat sains mula-mula, mungkin ahli kedua dia mungkin boleh jadi maths atau sains juga, sama je. Cuma maths masih lagi 60 tapi jumlah per 114. Sebab yang mula-mula tadi dia pilih sains. So pelajar dalam kelab maths belum dipilih, masih 60. Cuma untuk pelajar daripada kelab sains dah kurang seorang. Sebab ahli pertama adalah kelab sains juga, dia dah pilih. So tolak 1. 54 per 114. Okey, ini adalah peristiwa bersandar. Bila kamu dah pilih seorang peserta tu, mestilah jumlah dalam kalangan perempuan untuk kelab matematik atau sains tu dah berkurang. Maka jumlah keseluruhan yang nak dipilih pun kurang. Okey, dia lebih kepada logik ya. So kita list kesudahan kita MM, MS, SM, SS. Okey, so kita nak hitung kebarangkalian kedua-dua orang ahli yang dipilih ialah ahli kelab matematik. Kita nak MM. So, P, MM. Okay? So, kita hanya perlu darab. Matematik dan matematik kita darabkan je. 60 per 115 darab 59 per 114. Jawapan dia 118 per 437. Ya? So, kita nak dalam 4 tempat perpuluhan, 0.2700. Baca betul-betul arahan. Okay? Dia minta dalam bentuk macam mana. Kalau tak, kita akan hilang markah terakhir. So, sangat sayang. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Kali ini 2 orang ahli dipilih secara rawak daripada kelab sains. Daripada kelab sains, maksudnya kita hanya fokuskan di sini. Okay, sebelum ni kita hanya fokuskan pada perempuan kan? Sebab dia minta dalam kalangan perempuan. Kali ini kita nak fokus sains saja. Hitung kebarangkalian kedua-dua orang ahli yang dipilih ialah ahli lelaki. Berikan jawapan betul kepada 4 tempat perpuluhan. Kita buat rajah pokok lagi. Sama, ahli pertama, ahli kedua dan kesudahan. Kali ni kita nak lelaki, maksudnya jantina. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Yang kedua pun sama, mungkin lelaki, mungkin perempuan. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Nilai kebarangkalian dia, kamu kena kira total peserta kelab sains, 133 orang, 78 tambah 55.
Okey, lelaki mula-mula 78 per 133. Perempuan 55 per 133. Tengok jadual ni. Okey, untuk seterusnya pilih lelaki kali kedua. Lelaki dah berkurang seorang. So, jumlah semua pun kurang. 132. Okey, perempuan masih 55. 55 per 132. Okey, kalau perempuan mula-mula dipilih, ahli pertama, ahli kedua lelaki. Lelaki masih lagi 78. Tapi jumlah dalam kalangan kelab tu, ahli kelab tu 132, kurang seorang. Sebab kita dah pilih seorang. Okey, sama juga dengan kes bawah ni. Perempuan dah dipilih ahli pertama, perempuan lagi ahli kedua, perempuan dah kurang seorang. So, 54 per 132. Okey, kita faham ya? So, kesudahan kita LL, LP, PL, PP. So, kita nak mencari dua-dua lelaki adalah P, L, L. Okey, lelaki dan lelaki. So, kita darabkan sahaja 78 per 133 darab dengan 77 per 132, 13 per 38, iaitu 0.3421. Okey, senang sahaja. Yang penting kamu faham dia jenis peristiwa yang bagaimana. Okey, seterusnya. Joel dan Kumaran bertanding dalam suatu kejohanan badminton. Pemenang adalah pemain yang pertama yang memenangi mana-mana 2 set permainan. Yalah, badminton kena menang 2 set lah kan. Kalau baru menang 1 set, kamu kena main set yang ketiga. Kebarangkalian Joel menang dalam mana-mana set ialah 4 per 9. Okey, dia bagi tahu. Joel ni kebarangkalian dia menang 4 per 9. Maksudnya kita tahu yang selebihnya itu adalah kebarangkalian bagi Kumaran menang. Okey, Kumaran menang 5 per 9 ataupun Joel kalah 5 per 9. Situlah. Cari kebarangkalian bahawa pemenang ditentukan selepas 2 set permainan. Dia bukan minta Joel menang ke apa tak. Pemenang ditentukan selepas 2 set permainan. So, mungkin yang menang tu Joel ataupun Kumaran. Okay, B. Ini spesifik. Joel akan menang kejohanan itu selepas bermain 3 set permainan. Okay, kita fokus pada soalan A dahulu. Kita sediakan raja pokok. Set 1, set 2, kesudahan. Ini biasalah. Okay. So, untuk set 1 kita lihat siapa yang mungkin menang. Ada 2 peserta je kan. Mungkin Joel menang. Mungkin Kumaran menang. Kalau set 1 Joel dah menang. Untuk pemenang ditentukan selepas 2 set. Okay, mungkin Joel menang lagi. Okay, so JJ. Joel menang, menanglah dia. Ataupun Kumaran menang. Set kedua. JK. Ni kalau terjadi yang set ini, kena main semula lah. Kalau Kumaran menang set 1, tapi lepas tu Joel menang set kedua, jadi KJ, kena main set ketiga untuk dapatkan pemenang. Next, Kumaran mungkin menang lagi set kedua, KK. So, kita nak pemenang ditentukan selepas 2 set permainan. 2 set permainan maksudnya JJ, Joel menang kedua-duanya, atau Kumaran menang kedua-dua set, barulah menang. Okay? J dan J atau K dan K. So, kita letak kebarangkalian Joel menang 4 per 9. Kumaran menang 5 per 9. Kita nak JJ ni kan. So, J menang lagi 4 per 9. Dia kata untuk setiap set kebarangkalian dia sama. Kumaran menang lagi 5 per 9. So, kita selesaikan pemenang selepas 2 perlawanan. Mungkin P Joel menang ataupun Kumaran menang. Atau so tambahlah. So, 4 per 9 darab 4 per 9. Tambah 5 per 9 darab 5 per 9. Jawapannya 41 per 81. Okey? Right, seterusnya. Nak tahu Joel pula menang kali ni. So, kita ada raja pokok tadi. Tapi kena ada set 3. Ya? Selepas bermain 3 set permainan kan. Tadi kita punya raja pokok sebelum ni cikgu dah mention tadi tu. Ini. Bila Joel dah menang, takkan main set 3 dah. Di sini part kita nak bercerita. Joel menang, Kumaran kalah. Kena main set ketiga. Kalau Joel nak menang, dia kena menang set 3. Okay. Sama juga bila case, kalau Kumaran menang, lepas tu Joel menang, Joel kena menang lagi sekali untuk dia menang keseluruhan game tu. Kalau Kumarannya menang, kalau K, J, K, Kumarannya menang. Kita nak K, J, J. So, cikgu ringkaskan raja pokok ni sebab cikgu ambil bahagian mana yang cikgu nak sahaja. Yang melibatkan 3 set. Yang mana 2 set ni cikgu tak sambung lah. Tak akan nak sambung lagi kan. So, ini kesudahan kita. J, K, J, J, K, 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 J, J, K, J, K. So, sini Joel menang. Kumaran menang. Joel yang menang. Kumaran menang. Kita nak Joel menang. So, kita nak yang sini. Dan sini. Okay, kita akan lihat cabang ni sahaja. Sini, sini. Dan yang ini, kita akan tengok sini. Okay.
So, kita letak kebarangkalian dia 4/9, 5/9, 4/9. Okay, untuk yang KJJ, 5/9, 4/9, 4/9. Cikgu letak kebarangkalian tu pada bahagian cikgu nak sahaja. Kalau tak crowded kan. So, kita kira jual menang dalam 3 set. Jual menang dalam 3 set ni 4/9 darab 5/9 darab 4/9 daripada yang pertama ni. Tambah 5/9 darab 4/9 darab 4/9, 1/7. Okey? Senang ya? So, kita dah selesai contoh daripada kertas 1, kertas 2. Maka, cikgu harap kamu masih ingat lagi, first mesti fahamkan masalah, rancang strategi, laksanakan strategi mana yang sesuai. Okay, dan yang penting, lihat kehendak soalan, dia nak bentuk jawapan yang macam mana. Cikgu harap video-video cikgu bermanfaat. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.